Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pagi ni cikgu nak tunjukkan cara pengiraan heat of displacement. Okay, sebab minggu lepas cikgu minta you all tengok video sahaja. Okay, so berdasarkan soalan yang diberi, awak tengok dekat sini, baca soalan. Soalan dia to determine heat of displacement of copper by zinc. Kemudian, maklumat lagi yang awak dapat dekat soalan adalah 50 cm3 of 1.0 mol dm3 copper to sulfate solution, temperature. So, based on the experiment, gariskan. Tengok bila soalan tengok ada tak based on the experiment. Kalau tak ada, you terus bagi definition yang general. Tapi kalau ada, you kena tulis based on the experiment. Heat release when 1 mole of copper, 1 mole of copper metal is apa? Displaced from copper to sulfate solution by zinc. Tak payah tulis by more electropositive metal, tak payah. By zinc. Okay, sampai situ. Kemudian soalan kedua, color change. Color change mesti ada before and after. Bila dia bagi copper to sulfate solution, you tahu dah copper to sulfate solution warnanya biru disebabkan kehadiran ion copper. So blue to colorless. Ataupun pale, boleh juga diterima. And then awak tengok soalan seterusnya, iaitu soalan C. Calculate. Okey, gariskan yang ni. Cikgu nak awak gariskan. Heat release. Okey, maksud lain, sometimes ada juga soalan dia tak tulis heat release. Dia tulis heat given out. Okey, given out tu sama maksudnya dengan heat release. Formula dia adalah MC theta. M awak tu adalah nilai. Okey, M tu nilai dia adalah density of solution equal to density of water. Yang mana unitnya adalah 1 gram cm3 darab dengan 1 gram cm3. Ni nilai dia. So 1 gram cm3. So kalau dia bagi dekat awak 50 cm3, so you darabkanlah dengan 1 gram cm3. So dapatlah nilainya adalah 50 gram. Okay, so kalau dia kata heat release, you tulislah heat release. Ataupun unitnya adalah H sama dengan MC theta. So MU adalah 50 gram. 50 gram tu dapat dekat mana? Dekat soalan ni. Nampak tak? Dekat 50 cm3 tu. Dan yang ni you dah tukarkan. So darab dengan 4.2 capacity of heat solution. So you dapatlah 4.2 joule per degree Celsius. Okay, darab dengan perbezaan suhu. Highest dengan tolak dengan initial. So you dapatlah 6 degree Celsius. So nilai ni unit yang sama you potong. So you akan dapat nilai dia adalah 1260 joule. Betul? So you kira lah dapat 1260 joule. Okay, kemudian ditanya number of mole copper to sulfate solution. So you kira number of mole. Siapa? Cu2. So formula dia adalah MV over 1000. So 50 darab dengan 1.0 bahagi dengan 1000 sama dengan 0.05 mol. Okey, ada lagi. Kemudian soalan seterusnya, dia tanya awak heat of displacement. Bila heat of displacement, kalau you tengok balik definition, heat release when 1 mole of copper metal is displaced from copper to sulfate solution by zinc. Dia nak nilai untuk 1 mole. Tapi dekat sini you dapat 0.05 mole. So, formulanya adalah, awak guna simbol ni dalam buku rujukan ada. Dan kenapa dia letak negatif? Sebab dia adalah total energy of reactant adalah higher compare to total energy of the product. Dan bila you buat eksperimen tu, hands on, awak akan rasa polystyrene cup tu akan rasa panas, and then thermometer reading will increase. So that's mean dia adalah
exothermic reaction. So nilai dia delta H sama dengan minus, letak minus ya, bahagi dengan X. X tu yang mana? Number of mole. So masukkan nilai minus 1260 joule bahagi dengan 0.05 mole. So dapatlah nilai dia 25200 joule. Dan untuk pengetahuan awak, semua nilai untuk heat of displacement, precipitation, neutralization, combustion mesti dalam bentuk kilojoule. Okay? Yang release joule. Yang untuk heat of displacement mesti dalam bentuk kilojoule. 1 kilojoule sama dengan 1000 joule. So, kalau dia bagi you nilai ni, dapatlah berapa? So, tukarkanlah. So, jawapannya adalah 2520.20 kilojoule per mole. Okay? Mesti letak negatif. Okay. Kemudian kita pergi draw energy level diagram. Tengok maklumat tadi, dah ada maklumat kan? So, cara nak lukis energy level diagram, you dah tahu dia exothermic. Cikgu katakan apa? Lukis bika terbalik dulu. Sama kan? Yang ni naikkan ke atas. Lepas tu mesti letak tengah-tengah ni energy. Kemudian tarik arrow. Tarik. So, dekat sini letak reactant. Buat chemical equation ataupun ionic equation. So, Zn plus CuSO4. Dekat ni jawapannya ZnSO4 plus Cu. Dan tengah-tengah ni letak delta H sama dengan minus 25.20 kilojoule per mole. Okay? So, you dapatlah kalau betul lukis gambar rajah ni dan semua maklumat cukup, dapatlah 2 markah. Tapi kalau dekat sini bagi 3. Okay, you letak ni betul 1 markah. Kat sini 1 markah. Persamaan betul 2 markah. Nilai ni betul 3 markah. Okay, kemudian soalan E. What is the temperature change? Dia tanya awak. Okay, sebelum tu cikgu mohon you tukar ni pada 100 cm3. Okay, potong 50 dan you kira balik. Apabila 100, so, you tengok ada perubahan tak? Macam mana nak tahu ada perubahan ke tak? So, kita buatlah pengiraan. Pengiraan ni macam mana? MV over 1000. So, sama dengan 100 darab dengan 0.5 bahagi dengan 1000. So, nilainya adalah 0.05 mol. Betul? 0.05 mol. So, maksudnya ada perubahan tak? Soalan dia tanya. The temperature change or not? So, jawapannya no change. Tidak ada perubahan. State your reason. Because number of mole does not change. Tidak berubah. Okay. Soalan F. The experiment is repeat by using lead powder, magnesium powder and copper powder to replace zinc powder. Soalan dia, predict the heat of displacement. Kemudian, explain your answer. So, nilai mesti ada lah. Kena tulis. Predict, kena tulis. So, sekarang ni sebelum jawab soalan, kena susun lah. Okay. Sekarang ni, dia kata magnesium. Tadi zinc kan? Sekarang ni magnesium. So, agak-agak, di antara PB plus CuSO4 boleh berlaku tak tindak balas ni? Boleh? So, dia akan jadi PB SO4 plus Cu. Kenapa? Because sebab PB ni dia lebih reaktif. Metal ni lebih reaktif. So, dekat sini awak cakap nilai dia. Sekarang ni yang dekat dengan copper. Kan bawah lead hydrogen, bawah hydrogen baru Cu. So, nilai dia higher all over, less or more. So, jawapannya adalah less lah. Less than 25.20 kg per mole. So, you jawablah begini. And then explain your reason. Kenapa you kata less? Sebab jarak di antara lead dengan copper tu nearest, dia dekat. Nilai jarak because the position of lead and copper tu adalah dekat. So, haba yang dibebaskan tak banyak lah dekat situ. Okay, your reason dia.
Kemudian kalau magnesium dia mesti more lah. Sebab dia lebih atas pada zinc. So, more than 25.20 kJ per mole. Explain your reason because the position of magnesium is higher than zinc. Itu your reason. And then, yang last sekali, copper plus copper CuSO4. Benda ni boleh berlaku tak? So, dia nak nilai. Nilai jawapannya kosong you kena tulis. 0 kJ per mole. Kalau tak nanti you memang tahu cakap tak ada. Tak ada tapi tak ada jawapan. So, tak ada markah. State your reason. Ditanya kenapa? No reaction occur. Reason dia no reaction occur lah. Okey. Kemudian soalan seterusnya adalah soalan G. Okey, soalan G. Last sekali soalan dia. Dia tanya dekat awak, suggest two steps that can be taken to increase the accuracy of the heat of displacement to obtain. Yang ni tolong baca nota anda. Tolong baca nota, tolong tengok video. Okey, salah satu caranya adalah you menggunakan use polystyrene cup. Okey, you menggunakan polystyrene cup. Ataupun use, tadi you guna polystyrene cup, sorry. You guna plastic cup. Plastic cup. Kalau tadi dalam eksperimen dah guna polystyrene, guna plastic cup lah. With cover. Dengan menggunakan tudung dia. Cover. Kemudian yang kedua, you kena stir the mixture. You kena kacau lah. Stir the mixture using apa? Thermometer. So, itu sahaja. So, you dapatlah 2 markah. Kalau tadi dia menggunakan polystyrene cup, yang ni guna plastik cup. Kadang-kadang dalam kertas satu dia ada tulis juga tahu. Dia sengaja nak tengok you alert ke tak. Okey, kalau heat of displacement, precipitation, neutralization, semuanya menggunakan polystyrene cup. Kadang-kadang dia saja uji you, dia pakai glass. Nak tengok you alert ke tak. So, tolong tengok video. Tolong faham, baca nota. Okey, itu adalah pengiraan untuk heat of displacement. Okey, faham? Awak tengok video tu. Okey, just that all.